apa khabar korang kat luar sana? Aku harap korang sehat je macam biasa. So, untuk video kali ni aku rasa macam aku nak buat podcast sebenarnya, tapi aku rasa macam podcast tu macam tak berapa jam jadi. So, aku rasa macam aku akan cerita and then aku akan buat vlog sekali. Sebenarnya depan ni ada member aku senyum ni. Okay, so sebenarnya untuk video kali ni aku nak share dengan korang yang baru-baru ni kita orang disahkan merupakan kontak rapat untuk orang yang positif COVID-19. So jangan kecam dulu, korang dengar dulu cerita ni sampai habis and then korang tengok apa yang akan berlaku sebenarnya. So nak dijadikan cerita, sebenarnya kita orang dah berada awal dekat college, dah balik college awal. So jadinya kita orang pun buat aktiviti masa dengan paperwork and semua online sebab untuk penerimaan pelajar baru dan juga pelajar sedia ada orang kata persediaan lah untuk program-program akan datang. Cahaya dia macam seduh tak mampu dia. Itu sebab yang duduk kan? Tak, bukan sebab mengalir sini. So nak dijadikan cerita, satu hari tu kita orang dapat call, bukan dapat call lah, dapat info yang akan Menteri Agama akan datang untuk bagi kita orang sumbangan sebab kita orang stay dekat college lah. And then kiranya macam setiap college akan datang untuk wakil untuk dia ambil sumbangan tu untuk student lah yang stay dekat college. And then benda tu tak ada apa-apa pun, still ikut SOP and so on, tak ada masalah apa-apa. Tapi yelah, benda yang kita tak jangka akan berlaku, itu mungkin yang terbaik yang Allah dah rancangkan. So nak dijadikan cerita, esoknya tu kita orang bila dah habis program tu, esoknya kita orang pun dapat satu rumus mengatakan yang our Menteri Agama positif COVID-19. Tapi masa tu aku dengan member aku dapat info masa rumus lagi kan, masih lagi macam benda tu tak betul lah. So aku tak ambil fikir benda tu. Kita orang tak ambil fikir benda tu. Kita orang anggap macam sebab kita orang jaga SOP, kita orang ikut semua prosedur dan aku yakin benda tu takkan berlaku lah. Tapi and then aku balik bilik, so aku macam biasa aku tidur. And then petang tu aku dapat satu message. Aku tengok semua orang dah bertalu-talu dah message WhatsApp, call macam-macam. And member aku pun sama, dia orang dah dapat WhatsApp and call semua orang lah, tanya pasal kita orang okey ke tak, pergi swab test ke apa benda, macam kita tak faham apa yang berlaku. Dan tak lama one of the college staff call, dia kata yang dah disahkan yang our Menteri Agama positif COVID-19. So masa tu kau tahu tak perasaan aku? Macam tak ada darah dalam badan, dah keluar semua darah dah, macam dah pucat je. Sebab kita tak pernah expect benda tu akan berlaku dan kita pun tak nak benda tu berlaku seboleh-bolehnya. Kita dah cuba yang terbaik, dah jaga, dah attach semua benda supaya ikut prosedur. Tapi yelah, benda yang Allah rancang ni kita tak tahu apa akan berlaku. So petang tu aku dengan member aku dapat call yang kita orang perlu berkuarantin untuk mengesahkan yang kita orang ni tak adalah simptom-simptom ataupun efek untuk COVID tu. So kita orang dihantar ke, tak jauh pun sebenarnya, berapa blok sebelah tu je. Kita orang dihantar untuk kuarantin dekat sebuah rumah tamu, dekat satu rumah tamu. Ni sekarang lah rumah yang aku duduk ni kan, rumah tamu. And then kita orang berkuarantin kat sini dan akan menjalankan swab test. Okay. Dia, masa aku dapat call berita semua tu, aku steady lagi lah, tak ada masalah pun. Dan member aku pun steady je. Kita orang steady sebab kita orang adalah orang-orang yang sangat steady kan. Tapi the problem adalah orang-orang yang WhatsApp dan juga message call semua tu yang menjadikan kita orang takut. Macam aku tak bagi tahu parents aku pasal benda ni dulu sebab aku fikir macam mungkin nanti slow benda tu akan baru aku bagi tahu kan. Tak adalah sampai esok. So maksudnya on that day juga. Belum sempat lagi aku nak call, aku nak relax semua, tiba-tiba aku dapat call. Aku tengok, ibu aku dah call. Aku macam, why? Kenapa call ni tiba-tiba kan? So bila aku angkat je, ibu aku dah macam, kakak. So kakak dia punya panjang tu, dia dah mula bergenang air mata. Ya, daripada aku adalah style abang-abang sado, jadi mutiara air mata tu pun jatuh lah berderai. Member aku pun ayah dia dapat tahu daripada social media. So sebab kita orang tak bagi tahu siapa-siapa pun, tapi orang dah dapat tahu benda tu awal daripada kita orang. So jadi kita orang macam nangis lah kan, macam sedih, macam kita orang tak tahu nak buat apa sebenarnya. Okay, berkuarantin dalam keadaan family jauh dengan berkuarantin bersama family adalah dua perkara yang sangat-sangat berbeza. Sebelum ni kita mungkin rasa macam, alah kuarantin 2 minggu je, kau duduklah rumah tu buat ni. Tak, lain sebenarnya. Kalau kau duduk rumah ada family, kau akan rasa lain.
Sebab kau ada family, ada orang dengan kau. Tapi bila berkuarantin sendiri ni, dengan keadaan family jauh, kawan-kawan semua dekat jauh, tak boleh jumpa, itu yang menjadikan perkara tu menjadi gangguan emosi jugalah untuk kita orang kat sini. So for the first day kita orang dah angkut barang semua pergi rumah tamu tu untuk kuarantin. Satu hari tu kita orang memang habiskan masa dengan menangis. And then aku cakap dengan mak aku tak nak siapa-siapa call, aku tak nak siapa-siapa WhatsApp. And setiap orang yang call atau WhatsApp tu, aku akan block. Okay, aku sampai block orang yang WhatsApp aku secara personal. Sebab sibuk tanya, dah swab test ke? Korang jangan lupa ini bahaya. And then ada yang attach dekat story IG pasal program tu. And then masalahnya muka aku yang viral kat depan tu kan. Orang nampak muka aku. So benda tu sedikit sebanyak menjadi satu punca kepada gangguan emosi juga. Sebab kita tak nak benda tu. Kita tahu benda ni, COVID ni bukan benda yang main-main. Benda yang orang kata dia anggap serius lah. Benda yang boleh bawa maut. Faham tak kan? So bila orang viralkan benda tu yang tak sepatutnya, benda tu efek kat kita juga. Okay, so bila benda tu berlaku, bising pintu ni pula. So bila benda tu berlaku, ada tindakan yang terbaik aku buat adalah aku block pada siapa saja yang PM aku secara personal. Dan siapa yang call, memang aku takkan angkat lah benda tu. Okay, sebab aku perlukan masa, kita orang perlukan masa. So the next day kita orang macam macam the next day kita orang kena buat swab test. Okay, swab test. So benda swab test ni kita tahu sakit kan benda tu. So aku dah ada medical phobia. Macam benda-benda medical ni dia akan menyebabkan aku akan jadi sejuk satu badan and then berpeluh. Itu adalah masalah aku. So jadi aku dengan member aku ni, kita orang pun pergilah swab test. And then kita orang dapat info benda tu akan dapat dalam masa 48 hours, 48 jam sahaja. Tapi tunggu rupanya lama lah juga. Mungkin sebab kita orang ramai ke macam tu lah kan. So and then Alhamdulillah our first test negatif. Tapi sepanjang hari kau nak menunggu tu adalah suatu benda yang aku rasa macam tak tahulah nak cakap macam mana. Apa yang kita orang buat kan, bangun and then makan diorang hantar, makan and then tidur, solat. And then kalau boleh dikatakan perasaan tu macam kita nak menghampiri kematian, betul tak? Benda tu bukan benda yang simple. So the best thing adalah kita orang solat memanglah kita tak tinggal kan, tapi and then mengaji setiap waktu. Sebab kita memang betul-betul minta kat Tuhan supaya Allah jauhkan kita daripada benda tu semua. Mungkin kita, solat tu merupakan satu kewajipan macam baca Quran. Kadang-kadang kita ni terlupa, kita ni hilaf sikit. Tapi itu bila kuarantin ni selama 2 minggu ni, itu adalah one of the way yang kita gunakan untuk kita betul-betul dekatkan diri dengan Allah. Kita memang minta sangat benda tu supaya jangan berlaku kat diri kita. So sepanjang masa tu aku tengok Yana tengok aku. So kita orang macam sampai bila member datang hantarkan barang ke apa, kita orang tak buka pintu. Sedih lah, nangis lah. Dalam nangis tu tak adalah sebab benda tu melibatkan emosi. And then kita orang tak tahu nak buat apa. Maybe korang akan cakap, tengoklah movie, tengoklah internet kan ada, wifi kan ada. Memang betul benda tu ada, tapi benda tu lama-lama kau akan boring tau. Mata kau akan sakit. Efek dia tu sebenarnya sampai kau rasa macam kau tak nak buka dah laptop tu. Kau dah tak nak buka phone dah pun semua tu. So apa yang kita orang buat, kadang-kadang kita orang habiskan masa dengan tidur, bangun, solat, makan. Itu saja kerja kita orang. Sampai bila kelas online dah start, so benda tu sedikit sebanyak mengurangkan beban tu. Jadi macam tu. So 2 minggu yang kita orang ada kat sini mengajar kita orang banyak perkara. Kena sabar. Ramai yang hargai kita, ramai yang sayang kita. Especially aku nak terima kasih sangat-sangat. Aku dengan Yana nak terima kasih sangat-sangat dekat all of team Mawar 2020, staff, SRK, and then pihak yang terlibat dengan menjaga kita orang, kebajikan kita orang semua kat sini. Memang thank you sangat-sangat, especially Mawar teams, sebab bagi sokongan, bagi support. Langsung tak macam on that time aku dapat banyak sangat negatif WhatsApp yang orang kata, sampai orang kata kau jangan balik rumah, benda ni bahaya, benda ni virus lah sebagainya. Patutnya kita sebagai benda tu macam kau buat satu jenayah yang sangat-sangat jenayah yang kejam tau.
Patutnya people surrounding tu patutnya bagi semangat, bagi support, sebab kita perlukan benda-benda tu. Tapi negatif message yang aku dapat tu menyebabkan benda tu jadi lebih buruk. Okay, so sebab orang-orang macam ni kita perlu support dia, perlu sentiasa ada. Bukannya dia tu memang sakit ke apa, tak. Dia tak minta pun, tak siapa nak benda ni jadi. Tapi benda yang dah ditentukan, benda yang dah berlaku, so takkan kau nak lawan takdir tu kan. So itu yang berlaku. Tapi 2 minggu kita orang kat sini, aku nampak lah member Tim Mawar sangat caring, sangat best. SRK sangat supporting, staff yang paling banyak bantu dari segi makanan, keperluan kita orang, macam-macam tanya pasal kesihatan semua. And then parents pun, family yang daripada jauh support kita orang. Sangat-sangat kita orang hargai sangat-sangat. So and Alhamdulillah, today, hari ni merupakan hari terakhir kita orang quarantine. And kita orang pun dah buat test yang kedua, and negatif. Dan kita orang pun dah tak ada gelang-gelang lah tu kan. Sebab sebelum ni memang aku tak tahu lah, kalau Yana dia mungkin expose macam makanan kita orang quarantine hari ni apa. Tapi masa aku untuk 2 minggu tu adalah tak semua benda aku share dengan orang. Sampai kan nak expose diri sendiri pun aku tak nak. Macam kita ada satu stigma yang macam kita ni membawa satu keburukan pada orang lain, sebabkan benda-benda macam gitu. Jadi 2 weeks tu aku banyak, kalau aku share something pun aku share dengan Tim Mawar je. Aku punya Tim Mawar 2020 ni. And then macam dengan dia orang je lah aku share everything kalau aku. And then ramai kata tak buat video, tak buat story, tak buat IGTV. Sebab benda tu effect juga. Sebab jadinya kita tak sanggup nak expose diri kita. Sampaikan gambar-gambar yang tertentu aku suruh achieve, semua tu aku simpan balik lah. Sampai satu saat aku baca, aku dah tak nak tengok dah semua benda media sosial ni. Sebab effect dia tu terlalu, it is all about our mental, stigma benda tu yang akan menyebabkan fikir kita. Kadang-kadang kita overthinking, sangat-sangat overthinking. Kita kalau benda ni jadi, apa effect dia? Especially bila kau menunggu keputusan test tu, sedikit sebanyak dia memang mengganggu lah. Sebab kita kalau boleh kita nak negatif, kita tak nak benda-benda buruk berlaku kan. So Alhamdulillah, Allah pun dah jauhkan kita daripada benda-benda tu. And semua orang yang terlibat dalam majlis tu Alhamdulillah negatif. So and today is the last day kita orang quarantine. After this kita orang boleh balik semula kat bilik kita orang sendiri. And macam aku cakap, thank you semua orang hari ni. Sebenarnya aku nak ajak Yana, tapi Yana ni dia pemalu sikit. So aku je lah yang berceloteh dengan korang untuk masa ni. Kalau aku rasa aku cakap lagi sangat tadi kan. Tapi itulah. And then kalau macam korang nak tengok bekalan makanan kita orang pun, Alhamdulillah lah. Macam orang macam sangat member tengok macam-macam ada weh. So ada Maggi, tengok ini macam yang Selangor aku bagi. And then kita orang dapat mask, dapat sanitizer, macam-macam kita orang dapat. Sebab dia orang sangat-sangat caring lah. So sebenarnya macam benda tu kita nampak lah, macam dia orang tak abaikan kita orang macam tu. Sebab kita orang perlukan support sebenarnya. So kalau ada orang kat luar sana yang kena COVID-19 ke apa ke, kita memang tak nak benda tu, tapi kita tak salah. Macam ada cahaya, tapi tak salah kalau kita support, kita bagi semangat dekat dia. Jangan sampai dia rasa down. Benda tu boleh menyebabkan anxiety yang teruk. Tapi and then kepada sesiapa yang care pasal kita orang, kawan, saudara mara, so on semua, kalau kita orang tak balas WhatsApp ke, kita orang tak angkat call, semua tu sebab kita orang perlukan masa. Bukan senang nak adapt benda ni sebenarnya. 2 minggu tu bagi orang sikit, tapi bagi kita orang yang tak buat apa-apa kerja ni, so memang benda tu sedikit sebanyak macam efek lah kat kita. So kalau aku nak tunjuk korang rumah ni, this one macam ni lah, ni di kawasan rumah dia. So sofa, tak ada cahaya. Sofa okey je rumah ni, alhamdulillah, sebab dia rumah tamu. So macam lebih kurang macam rumah lah kan. So and then tu bilik aku. Tunjuk korang. This one. Ini bilik aku. Tu ada 2 katil sebenarnya. So tu meja belajar. And then tu bilik Yana. Tu bilik Yana. So Yana ada dalam bilik. Yana sedang ready tu. Yana sedang ready tu.
Dia dah tak pakai tudung guys, so aku tak boleh tunjuk muka dia. Nanti mungkin lepas ni kita orang akan tunjuk kita orang packing barang semua. So kau nampak lah muka Yana lepas ni. Yana malu guys. So aku tak tunjuk korang semua, tapi malu. So aku tak akan tunjuk korang semua. Mungkin lepas ni aku tunjuk macam kita orang packing barang, and then kita orang akan pindah balik ke bilik kita orang. So untuk tengok macam mana kita orang keluar daripada Hello Welcome to the World, tengok video ni sampai habis, jangan skip pun, okay? So jom, let's go. Hello guys, so aku nak sambung kemas sekarang ni, tapi aku dah tukar tudung dah sebab panas tadi tudung itu. So aku tak tahu nak mulakan kemas macam mana, tapi kau tengok kan. So aku pun tak bawa tripod, so aku sedang berfikir macam mana aku nak adjust phone ni supaya aku boleh kemas. Aku nak tunjuk muka Yana tapi Yana tak ready lagi. Jadinya sebab banyak sangat barang kita orang ni, so aku tak tahu nak kemas mana satu, tapi aku try juga kemas. So korang boleh tengok lah aku kemas macam mana. Okay, jom kita kemas. Tapi sebelum aku nak setting dulu kamera ni, aku tak tahu nak setting macam mana. Sebab benda ni perlu tinggi dan memerlukan keadaan. Nampak dah kan aku kemas kan? Okay, so boleh lah tu korang nampak aku kemas. So korang boleh see kan, boleh nampak aku kemas kan? Aku nak kemas barang ni dulu. So kemas lah. Jadi su tak tahu. So settle dah untuk sesi pertama kemas barang ni, orang kata makanan semua tu. So korang tahu tak sebenarnya kita orang ni dah umpama macam minum air dah terlalu banyak. Tak nak cahaya pula. Banyak sebab kalau buktinya kita orang minum air terlalu banyak. Okay, kau tengok ni see that. Nampak tak? Tu, this one. Banyak kan? Serius. Kita orang boleh katakan satu hari kita orang minum about 3 botol satu hari. Sebab satu hari kita orang dapat makan satu hari 3 kali. So 3 kali kita orang dapat air mineral. Okay, sarapan, tengah hari and dinner. So inilah hasilnya lah satu kotak ni. So kita orang adalah peminum air yang sangat tegar, ya. So settle untuk satu bahagian. Kita dah kemas dah bahagian tu. Tinggal bawa dia buat turun beg nanti. So sekarang sesi untuk mengemas bilik. Cumanya sekarang aku tengah fikir, kalau kita kemas bilik ni kan, apa ni aku nak kena buat dulu. Okay, jom tengok. Okay guys, so sebab kita orang dah habis quarantine kan, so kita celebrate lah. Alah, celebrate sendiri kan, cukup lah kan. So kalau korang nak tengok apa lagi kita orang buat lepas ni, tengok video ni sampai habis. Okay, tak sabar nak jumpa roommate yang nak tunjuk, hi, I'm coming home. Okay guys, so sekarang ni aku sebenarnya nak kemas tadi pagi petang, tapi tak kemas-kemas lagi. So aku rasa sekarang aku nak start kemas. But sebelum before this, kita kena keluarkan dulu barang-barang kat hari ni. Sebab esok maybe pagi aku dah keluar dah. Semua pinjam beg member aku je. So barang aku sebenarnya tak banyak pun kat dalam ni. Tengok, oh my god. Tapi sebab ya, you know it, dia salah perempuan kan. So macam ni lah barang dia. So benda first yang aku nak buat adalah aku nak lipat dulu baju yang tak pakai. So terbalik ni semua memang aku nak first balik. So just korang boleh tengok tu lah. Boleh tengok lah aku nak kemas macam mana. Okay, jom. So disebabkan aku sebenarnya susah sikit buat video kalau tak ada monopod tripod ni. So aku try lah. Kalau korang nampak, bagi korang nampak aku buat PJM.
Sebenarnya aku siapkan tadi siang, babe. Tapi aku tak tahu apa masalah sampai aku tak buat siang tadi. Aku banyak tidur. Penat sangat. Hari ni macam penat gila. Aku tak tahu kenapa. But it's okay. Sekarang kita try, kita kemas apa yang ada lah. Sebab sebenarnya baju tu banyak lagi aku tengah buat. Aku baru je sidai tadi. Untuk yang aku sedih siang tadi. Tapi sebab tak sempat kan. It's okay lah. Itu baju esok pagi aku angkat. Itu bukan kering. Kalau tak kering aku dry balik kat Robi. So ni apa yang ada. So kita kemas dulu lah. So bismillah aku kemas ni. Aku kemas dulu. Aku pun bingung lah sendiri. Assalamualaikum, good morning guys. So hari ni dah settle semua, dah kemas. So tinggal nak bawa pergi bilik sendiri je. So jomlah kita bawa barang-barang. Okay, jom. Aku kita akan bawa baju, kita akan bawa bantal dulu. Okay. Bantal. So lepas tu kita akan bawa okay, jom. So jomlah kita. Mari kita pulang ke sarang. Sekejap lagi aku ambil lagi barang. Tapi alamak, burger. Ni burger. Oops. Aku patutnya mari kita naik lift lah. Malas. So, good morning Malaysia. You sweating here? Kita naik lift sebab aku mana turun naik tangga walaupun tingkat 1 je. Student tak lagi sebab yelah hari tu dia pendaftaran kita orang tangguhkan. So adalah beberapa orang sebab itu pun sebab diorang stay tak nak balik. So tak apalah, kondusif lah kat sini kan. Bergegar lah sebab aku bawa banyak barang dan aku pegang phone lagi. Kita tunggu lift turun. Wait for us. Bilik aku bawah sekali. Dah sampai. We come back to our. Kalau korang pernah tengok sebelum ni, aku pernah buat vlog untuk yang masak makan barang tu kan. So ni lah macam bilik yang sama lah, the same room. Dia dah sampai Dobi dah. Aku tahu nak aku buka pintu ke tak. Tak lagi takut pintu lah. Assalamualaikum. Oops. Mari kita pindah. OMG. My bed. Bye. So habis dah gitu. Okay guys, sampai sini je vlog untuk kali ni. Jumpa lagi lain kali. Okay, bye.
Okay guys, kalau korang suka video yang Fak buat ni, jangan lupa untuk like, subscribe, share dan komen banyak-banyak kat bawah. Dan bagikan cadangan-cadangan korang untuk konten-konten yang akan datang. Selamat menonton.